Okey, saya tak tahu. Alright. Dan apakah perbandingan seseorang yang dapat tengok dan juga dalam kegelapan? Apakah perbandingan? Dan Yesus mengatakan bahawa dia adalah terang. Akulah terang. I am the light of the world. Apakah apa tu perbandingannya? Tengok. Nah, apabila seseorang yang terang, dia boleh berjalan dengan selamat. Siapa di sini suka, nombor satu, suka jalan dalam tempat yang gelap ataupun tutup mata? Saya tak boleh, bingung lah memang. Kan? Takut hantuk kepala lah, takut tersandar ya, jatuh ke apa. Dan apabila kita berjalan dalam terang, kita ada keyakinan. Kita ada kebenaran. Kebenaran membawa terang. Terang membawa kebenaran. Dan kita pasti. Dan juga kekal. Ya, kekal. Staying in the path. Kekal di jalan. Saya tahu ramai di sini ya, kamu memandu pada waktu malam kan? Pandu waktu malam, kamu kena buka lampu. Ya, kekal di jalan. Ya. Mungkin kerana saya dah apa tu umur meningkat lah. Ada kalanya di malam saya tak berapa suka memandu lah. Walaupun boleh buka lampu saya ada kalanya buka buka lampu terang-terang. Ya. Ataupun saya jalan pandu apa tu perlahan sedikit, jangan laju-laju. Kurangkan laju. Ya. Kerana ada kalanya saya komplain tak cukup terang. Itu kelemahan saya. Mungkin kerana mata lah. So, apakah keburukan kegelapan? Tak selamat berjalan, kita tersandung. Ataupun tak ada keyakinan, kita takut. Tak ada kebenaran, kita rasa salah, kesalahan. Apabila kita dalam kegelapan. Ya. Ataupun kita tidak pasti. Uncertain. Memanglah. Kalau tidak jalan dengan elok, kita tersesat. Ya. Tak tahu jalan. Tersesat. Okay. Ada apa-apa soalan di sini? Tak ada? Okey, tak ada. Kita tengok gembala yang baik. Ya, selepas ini Yohanes 10 pasal 10, Yesus mengatakan dia adalah gembala yang baik. Ya. Saluji boleh tolong kita baca tak? Yohanes 10 1 sampai 21. Saluji boleh buka mic. Dengar tak, Saluji? Mungkin connection dia tak berapa elok lah. Jamita boleh tolong baca tak? Boleh, Pastor. Okey, baca. Dia boleh kenal satu-satu. Dia kenal Ya. Ayo, jangan cakap domba lah. Domba bagi saya semua sama juga. Sama. Bagi saya anjing kucing sama juga. Macam mana boleh kenal Ya, Kan? anjing dengan kucing dia ada corak, Pastor. Kalau domba dia satu color saja. Bagi kita satu corak, tapi bagi gembala mereka saya pernah pergi Israel. Mungkin satu hari saya buat kita buat rancangan pergi Israel lah. Boleh kena Boleh. simpan duit Boleh.
simpan duit. Jadikan- Saya jadikan boleh apa? urus. Saya boleh urus. Tengok yang termurah, terokey. Saya pernah pergi sana, saya tanya mereka. Saya tanya gembala-gembala, saya pernah jumpa gembala ataupun tour guide dekat Israel. Saya pun tanya mereka. Ini gembala-gembala, itu domba-domba mereka berlainan. Berlainan, tak sama. Apa tak sama, saya tengok semua sama saja. Michael, ayo. Bagi mereka, mereka kenali kenali tiap-tiap domba. Dan satu gembala, mereka hanya boleh menjaga 100 domba saja. Oleh itu, Yesus mengatakan kamu akan meninggalkan 99 dan cari satu domba yang hilang. Benar tak? Kerana satu gembala hanya boleh menjaga 100 saja. Dan mereka mempunyai ketua gembala. Ketua gembala, chief shepherd. Chief shepherd dia mempunyai banyak gembala. Tiap-tiap gembala menjaga 100 domba saja. Ya. Di sini kita di Malaysia kita memang tak faham kerana kita tak ada gembala. Adapun jaga lembu lah. Kan? Kambing lah. Kambing lah, jaga kambing, jaga lembu lah. Ya. Jaga kambing lembu pun kurang jaga 100 lah. Kurang lah. Ya. Tapi di sana mereka jaga 100. Ya. Dan juga kerana kenapa ada pencuri? Kenapa ada penyamun orang asing? Kerana di Israel lah bukannya selalu mereka pulang. Banyak kali mereka duduk dalam gua-gua waktu malam kerana di sana waktu pagi ke daytime panas. Malam sejuk. Sejuk dan mereka tak pulang rumah. Mereka banyak kali duduk dekat gua-gua bersama-sama dengan domba-domba. Ya. Kerana mereka duduk di luar, ada binatang liar. Serigala. Ya, bukannya pulang ke sana. Oleh itu, ada kalanya mereka gunakan api lah untuk menghalang binatang-binatang buas dari datang dalam gua. Mungkin binatang-binatang buas pun serigala ke semua ke pun perlu tempat yang hangat lah, kan? Sebab luar sana sejuk. Ya. Itu satu gambaran tentang gembala. Kenapa Yesus menggunakan ilustrasi tentang gembala yang baik. Ya. Gembala, apabila Yesus mengatakan gembala, apa maksud dia? Dialah sendiri. Akulah gembala yang baik. Yesus. Lead, dia to lead dan memimpin. Sorry? He lead. Dia lead. Yep, good. Ini kan, Michael. Ya, lead. He leads. Dia membawa gembala yang baik akan membawa domba-domba makan rumput yang berkhasiat. Dan kamu semua di sini ingin menjadi pelayan-pelayan, menjadi pastor-pastor. Ya. Oleh itu kita selalu kena memimpin ataupun memberi makanan yang berkhasiat. Yang berkhasiat untuk jemaat-jemaat. Itu tanggungjawab kita. Oleh itu kita kena belajar. Ya, jangan sewenang-wenangnya. Apalah, saya sudah berkhutbah bertahun-tahun lah, cincai-cincai lah, tak apalah. Jangan. Sampai hari ini saya sudah berkhutbah
berkubah kurang-kurang pun 30 tahun. 30 tahun berkubah, ya. Sampai hari ini tiap-tiap kali saya bersiap sedia untuk berkubah, saya pun kena berdoa. You know, Tuhan, apa yang kamu nak memberitahu jemaat-jemaat? Roh Kudus tolong saya. Sampai hari ini saya masih belajar. Saya masih nak meningkatkan diri saya, supaya saya beri yang terbaik untuk jemaat-jemaat yang Tuhan beri. Supaya saya memberi mereka rumput yang berkhasiat, bukan sebarangan. Ya, domba-domba, ya, jemaat Tuhan yang mendengar suaranya dan mengikuti dia. Lead, bagus Michael. Ya, lead them. Right? Domba yang lain pada masa Yesus, ya. Ada apa? Tak ada. Okey. Ya, domba yang lain sebenarnya pada masa Yesus, ya, Yesus pernah mengatakan bahawa dia datang untuk orang-orangnya sendiri, iaitu Yahudi. Ya, tetapi orang-orang luar yang bukan Yahudi, ya, boleh mempercayai Yesus, ataupun mereka boleh menganut agama Yahudi, Judaism. Mereka boleh proselyte, boleh melakukan macam dibaptis dalam air, ya, oleh Yohanes Pembaptis, ya, supaya mereka boleh menjadi orang percaya pada kepercayaan Yahudi. Mereka kena sunat. Pada masa itu bukan semua orang sunat, mungkin kerana mereka bersama Abraham, ya, bersunat, ya, dan juga melakukan pembaptisan air, ya, boleh. Dan juga pintu domba, pintu itu Yesus, I'm the door. Kalau nak ke hadapan Tuhan, pintu kita masuk, kita dah jadi Kristian, kita masuk ialah melalui pintu Yesus, ya. Pencuri dan penyamun, mereka adalah Mesias palsu. Orang yang berpura-pura menjadi Mesias sebelum Yesus datang ke dunia banyak. Bukan hanya sekarang, saya nak beritahu, pada masa Yesus pun ada banyak Mesias palsu. Akulah Mesias, ikut saya. Banyak. Ya. Dan juga orang asing. Orang asing itu juga Mesias yang palsu atau sesiapa saja yang dianggap palsu. Spiritual truth. Kita kena berjaga-jaga dengan orang begini. Dan juga pekerja, hireling. Mereka hanya bekerja. Dan pemimpin agama Yahudi yang kepentingan utamanya adalah kedudukan sahaja. Saya hanya penting tentang kedudukan saya sebagai seorang pastor. Yang lain saya tak kisah. Ya. Jemaat datang ke tak datang ke, saya tak kisah. Buat kerja saya, habis. Adakah itu yang kita buat? Adakah itu tanggungjawab kita? Ataupun lebih daripada itu? What is our commitment? Komitan kita sampai tahap mana? Ya, hanya sebagai seorang pekerja, ya, hired by the church, ya, gereja yang hire us, kita hanya menggajikan. Menggaji, ya. Menggaji, ya. Kita hanya makan gaji, pastor yang makan gaji. Ya. Okey. Kita kena berjaga-jaga. Okey?
Dan di Yohanes, di sini, mari kita tengok. Okay. Okeylah, Michael boleh tolong baca apa yang dikatakan di sini. 10-10. 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat yang terakhir, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Dia mengatakan bahawa dialah gembala yang baik. Tadi kita sudah baca, right? Yesus mengumumkan bahawa kematiannya akan dilakukan secara sukarela dan untuk kepentingan yang lain. Bukan dipaksa. Bukan kerana dia ditangkap dan dipaksa meninggal. Ya, tidak. Ya. Sememangnya pada masa itu ramai orang Yahudi, terutamanya pemimpin-pemimpin, Farisi, ketua imam mereka ingin Yesus mati. Mereka ingin membunuh Yesus. Ya, mereka cari peluang. Mereka nak tangkap Yesus supaya ditangkap Yesus apabila kurang orang perhati. Ya, kurang orang perhati. Alright? Tapi mereka kena plan. Okay. Sekarang belum, Yohanes 10 belum. Kalau sampai Yohanes 12 nanti petang, nanti pukul 11 kita perhatikan Yohanes 12-13 mengatakan bahawa Yesus dah mula rela ditangkap dan dibunuh. Minggu minggu penderitaan, Passion Week. Ya, itu pasal 12 ke pasal 13. Ya, pada di sini pasal 10 Yesus belum lagi. Masih ada mujizat kena beritahu. Yang lagi satu mujizat ya, Lazarus bangkit dari mati. Belum lagi ya. Okey. Selepas itu baru Yesus suka rela ditangkap dan lepas itu disalibkan. Di sini Yesus juga memberitahu tentang kebangkitannya. Kebangkitannya. Pasal ayat 18 Yesus juga menekan
bahawa kematian dan kebangkitannya adalah penebusan dan sebahagian daripada rancangan Bapa. Apa itu? Keselamatan orang. Keselamatan pada orang yang berdosa, kita semua. Itu rancangan Bapa dia. Itulah rancangan Bapa dia menghantar, memberi Yesus ya untuk menyelamatkan kita semua. Ya. Alright. Dan juga melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus akan memberikan kehidupan yang melimpah untuk domba-dombanya. Yohanes 10:10. Jangan lupa ayat ini. 10:10. I come to give you life and life more abundant, more meaningful, lebih bermakna, hidup dengan lebih bermakna. Apa yang kamu lakukan lebih bermakna. Ya. Orang bukan Yahudi juga akan datang kepada Yesus dan menjadi sebahagian daripada kawanannya. Ya. Ada apa-apa soalan? Alright. Kalau tidak, kita tengok apakah perbezaan orang percaya dan juga orang yang tidak percaya. Yohanes 10:25 sampai 29. Alright. Connie boleh tolong baca? Connie? Yohanes 10. Oke, Pastor. Yohanes 10 ayat 25 hingga 29. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Ayat 26, "Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Oke, ayat 28, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Ayat 29, "Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Oke, itu saja firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita dah baca, kita boleh tengok tentang keadaan apa tu nature of a true believer and unbeliever. Itu keadaan orang percaya dan juga orang yang tidak percaya. Apakah bezanya? Orang percaya lebih sensitif kerana mereka mendengar suara gembala. Ya. Di sini saya nak tanya kamu semua. Apabila Roh Kudus, apabila Tuhan memberi kata pada kita, adakah kamu sensitif? Kamu tahu bahawa Roh Kudus berbicara dengan kita. Ada kalanya Roh Kudus katakan, okay, stop, berhenti apa yang kamu lakukan, berlutut sekarang dan berdoa. Pernah? Ada? Ada. Ya, itu kelebihan kepercayaan kita. Ya, sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, filled with the Spirit. Kerana Roh Kudus selalu nak melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kita tidak dikontrol oleh masa. Tidak. Kita dikontrol oleh Roh Kudus. Sekarang kita ada masalah, bukan besar, masalah sikit ya tentang SOP semua, MCO. Gereja hanya boleh masuk setengah jam, 1 jam semua. Ada kalanya mana boleh dikontrol. Kalau Roh Kudus nak jalan, ya jalanlah.
Ya. Oleh itu saya pun selalu kena peka lah pada Tuhan dan juga Roh Kudus. Ya. Kita harus. Kita bukan dikontrol oleh masa, oleh MCO, oleh SOP, oleh COVID-19. Kita dikontrol oleh Tuhan. Ya. Dan apabila kita dikontrol oleh Tuhan, Tuhan tidak macam chaos, ya, kelam kabut, tidak. Tuhan itu order. Tuhan order. Ya, dia tertib. Dia follow. Right? Kalau kita bukan orang percaya, kepekaan kita kurang. Kita tidak mahu mendengar. Kita degil. Degil. Ataupun kita katakan bahawa kita tak taat. Degil. Kerana orang percaya, saya kenal mereka. Gembala macam maka tadi kita bergurau kan, ya. Tiap-tiap domba mereka sama saja. Ya, sama saja, kapkas lah, semua mata semua sama, tapi bagi gembala tak. Pelanan, malah dia tahu bahawa domba dia hilang. Alamak, begitu banyak, 100 satu hilang pun dia tahu. Kerana dia kenal. Mungkin saya tak tahulah. Saya tak tahu, okey. Mungkin tiap-tiap domba mempunyai nama masing-masing. Arwin, Michael, Jamita, hilang. Bye-bye Jamita. Jamita bunyi dia lain. Ya, yalah itu. Hey, Jamila mungkin dia domba dari kelompok lain lah. Mungkin gurau je lah. Gurau je. Dia kenal. Serba kenal. Gembala kenal domba-dombanya. Domba-domba pun mengenali gembala, suara gembala. Dan orang tidak percaya, mereka dipisah dari Tuhan, mereka tidak percaya. Mereka memang tidak kenal. Ada pengasingan. Taat. Taat. Mereka ikut. Ya, ikut. Biasanya gembala mereka pegang dua nanti tengok. Gembala, biasanya gembala mereka guna dua kayu. Biasanya. Tongkat lah. Ya, Nampak tak? Nampak? Inggeris kata rod dan juga staff kan? Nampak? Kamu semua nampak? Tongkat dan gada, staff. Nampak Ustaz. Boleh tarik. Staff and rod. Nampak? Gadamu dan tongkatmu itu. Nampak. Dia boleh tarik. Boleh tarik leher. Ya. Staff itu, sebenarnya staff itu ialah untuk tarik leher. Nanti Yang nakal lah. Tarik leher. Macam siapa? Sebab degil. Degil yang degil. Tarik leher pas sebab degil. Yalah, degil. Jamita pernah kenal. Jamita lah, saya ingat.
Tarik telinga ada. Tarik Leher telinga. rendah. Tarik telinga. Alamak, kesiannya. Ini ya, ganas lah. Siapa kahwin sama dia? Telinga kena tarik. Tengok. Okey ya. Biasanya gembala, mereka ada dua staff, satu rod ya, yang kecil. Sebenarnya ini untuk mempertahankan kelompok. Ya. Dan yang ini tarik, ya memang benar. Tarik leher domba-domba. Kalau mereka jalan salah, gembala akan tarik mereka balik. Rod kayu ini ialah untuk mempertahan kalau ada binatang-binatang buas. Ya. Guna ini untuk menghalau. Ya, menghalau binatang-binatang. Okey? Biasanya beginilah. Mereka kena taat, ikut. Kalau kita tak percaya, kita memberontak. Menentang. Ya, menentang. Dan kita menjadi orang percaya, kita ada hidup. Saya memberi mereka hidup kekal. Tetapi di sini kerana tidak percaya, ada kematian, kegelapan dan pemisahan dari Tuhan. Apabila kita menjadi orang percaya, kita ada jaminan. Kita tidak akan dibinasakan. Tetapi dalam kegelapan, memang ada pemisahan dari Tuhan. Apabila kita dipisahkan dari Tuhan, kita tak ada garanti. Tak ada garanti dan tak ada no protection lah. Apa tu protection lagi? Tak ada lindungan. Perlindungan. Ya, tak ada lindungan. Dan dalam Tuhan, apabila kita menjadi orang percaya, kita ada keselamatan. Apa yang kita ada tidak akan dirampas. Tapi kalau tidak, kita akan hilang segala-galanya.